Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 5. Tema yang kelima, Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan. Unit 14, Sayangi Malaysia. Tajuk ingin kita kongsikan pada hari ini Wira Cilik dalam standard pembelajaran 4.3.2. Dari segi standard kandungan 4.3 ini, kita akan menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesatuan bahasa serta mempersembahkan secara kreatif. Dari segi standard pembelajaran 4.3.2 ini, kita akan mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bercerita dengan mengubah suai perkataan yang berwarna ungu dalam 4 perenggan secara separa berpandu dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat bercerita dengan mengubah suai perkataan yang berwarna ungu dalam 3 daripada 4 perenggan secara separa berpandu dengan betul secara individu. Mari kita belajar seni bahasa. Muka surat 106, tajuk kita pada hari ini Wira Cilik. Murid-murid, ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian. Kita akan membaca tentang Wira Cilik ini. Jika kamu perhatikan, ada tulisan berwarna ungu di dalam teks ini yang perlu kita ubah suai sebentar lagi. Jadi kita baca untuk memahami cerita tentang Wira Cilik. Afifi membacakan rakan-rakannya kisah fiksyen seorang Wira Cilik yang bersemangat patriotik. Awang seorang cerdik dan kreatif. Walaupun baru berusia 11 tahun, dia suka meneroka pelbagai jenis ilmu. Sikapnya itu menarik minat Profesor Azlan. Beliau telah menguji bahan kajiannya terhadap Awang. Hasilnya sungguh menakjubkan. Awang kini mempunyai kuasa luar biasa. Dia berkuasa pintar dengan kebolehan membaca peta dan kod rahsia. Pada suatu hari, Profesor Azlan meminta Awang menyelesaikan misi khas bagi negaranya. Awang akur demi menjaga keselamatan negara daripada penjenayah alam sekitar. Walaupun dia tidak mengangkat senjata seperti prajurit di perbatasan, dia ingin menggunakan kelebihan diri membanteras musuh negara. Misi Awang membantu pihak berkuasa menghalang kes pembuangan sisa kimia dan toksik secara haram. Jika tidak dibanteras, ekonomi negara akan lumpuh. Awang dan Profesor Azlan menuju ke Empangan. Di sana, mereka menyamar sebagai penduduk tempatan. Dengan kuasa yang ada, Awang dapat memintas perbualan penjenayah dengan lebih pantasnya. Dia juga dapat mengakses maklumat penting tentang lokasi perbuatan jenayah alam sekitar tersebut. Awang menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Dia sedar akan bahaya yang dihadapinya. Demi negara, dia sanggup berkorban. Kes tersebut akhirnya berjaya diatasi. Profesor Azlan dan Awang menghilangkan diri dan meneruskan misi mereka yang lain. Ini cerita tentang Wira Cilik yang dibaca oleh Afifi, sebuah kisah fiksyen Wira Cilik. Jadi selepas membaca, Afifi berkongsi kisahnya ini, teks yang telah dibaca ini kepada rakan-rakannya. Wira Cilik ini menceritakan tentang seorang budak lelaki yang bernama Awang di mana berusia 11 tahun. Awang ini minat untuk meneroka pelbagai jenis ilmu sehingga sikapnya itu menarik minat Profesor Azlan. Jadi Profesor Azlan telah menguji bahan kajiannya terhadap Awang. Hasilnya amat menakjubkan kerana Awang boleh berkebolehan membaca peta dan kod rahsia. Pada suatu hari, Profesor Azlan meminta Awang untuk menyelesaikan satu misi. Misi menjaga keselamatan negara daripada penjenayah alam sekitar. Awang ni tidak mengangkat senjata seperti para jurid yang lain, tetapi dia mempunyai kebolehan membaca peta dan kod rahsia. Jadi, Awang telah diminta oleh Profesor Azlan untuk membantunya menyelesaikan misi ini. Jadi, Awang telah pergi ke Empangan dan menyamar sebagai penduduk tempatan. Di situ, dia dapat memintas perbualan penjenayah dan mengetahui lokasi yang akan
mereka lakukan jenayah tersebut. Maklumat yang telah diperolehi, awang telah kongsikan ataupun salurkan pada pihak berkuasa dan akhirnya penyayang tersebut dapat dibandras. Ya, awang dan Profesor Azlan menghilangkan diri untuk meneruskan misinya yang seterusnya. Menarik ya murid-murid jika kita dapat membaca buku ya berbentuk fiksyen, kerana dia akan menerapkan ya semangat dalam diri kita untuk menjadi seperti Wira ini. Jadi pasti kamu waktu-waktu PDPR ini banyak juga menonton ya cerita Wira-Wira dan jadikanlah ia ikutan ya, perkara yang baik jadikan ikutan dan perkara yang tidak baik kamu tinggalkan. Okey, jika kamu perhati dalam teks yang kita baca ini ada tulisan yang berwarna ungu dan sedikit maklumat ya di sini. Dalam kotak berwarna hijau ni ada maklumat yang perlu kita ubah suai ya dalam tulisan yang berwarna ungu ini. Okey, mari kita teruskan dengan aktiviti tersebut. Aktiviti mengubah suai perkataan warna ungu secara separa berpandu. Ya, maksudnya ada perkataan-perkataan yang telah diberi, tinggal kita hanya mengubah sahaja ya cerita tersebut. Okey, jadi jika kamu perhatikan cikgu telah highlight ya tulisan yang berwarna ungu tu dengan warna kuning, highlight berwarna kuning. Jadi perkataan itu yang perlu kita ubah. Dan tulisan yang warna hitam tu masih kita kekalkan dalam cerita ya. Kita hanya mengubah perkataan yang bertulisan berwarna ungu sahaja. Jika kamu lihat di sini, dia bagi perkataan ya bidang sains penyiasatan dan juga kuasa pendengaran dan kecakapan minda. Jadi kita perlu mengubah cerita tersebut. Tulisan warna hitam tu kita kekalkan dan yang bidang sains penyiasatan kita masukkan dalam cerita yang telah diubah suai. Dan juga begitu juga dengan yang kedua, kuasa pendengaran dan kecakapan minda kita masukkan dalam tulisan yang berwarna ungu yang kedua. Okay, jelas ya murid-murid. Jadi cerita ini telah diubah suai secara separa berpandu. Okay, Awang seorang cerdik dan kreatif. Walaupun baru berusia 11 tahun, dia suka meneroka bidang sains perubatan. Tadi pelbagai jenis ilmu. Itu kita ubah ya mengikut kosakata yang diberikan. Sikapnya itu menarik minat Profesor Azlan. Beliau telah menguji bahan kajiannya terhadap Awang. Hasilnya sungguh menakjubkan. Awang kini mempunyai kuasa luar biasa. Dia mempunyai kuasa pendengaran dan kecakapan minda. Tadi asalnya dia berkuasa pintar dengan kebolehan membaca peta dan kod rahsia. Jadi kita ubah suai dengan frasa yang telah diberikan. Jelas ya murid-murid untuk mengubah suai secara berpandu. Kita lihat perenggan yang kedua. Sama juga dalam perenggan yang kedua, cikgu telah highlight dengan warna kuning di sini di mana perkataan ini perlu kita ubah suai. Dan perkataan diberi di sini iaitu pengkhianatan ekonomi negara dan juga kes penyeludupan. Jadi kita tukar. Ya, kita tukarkan di sini. Ya, pada satu hari Profesor Azlan meminta Awang menyelesaikan misi khas bagi negaranya. Awang akur demi menjaga keselamatan negara daripada pengkhianatan ekonomi negara. Ya, kita ambil ya perkataan yang diubah tadi, yang kuning tadi, penjenayah alam sekitar, kita tukarkan kepada pengkhianat ekonomi negara. Okey, sambung. Walaupun dia tidak mengangkat senjata seperti prajurit di perbatasan, dia ingin menggunakan kelebihan diri membantras musuh negara. Misi Awang bantu pihak berkuasa menghalang kes penyeludupan. Mana dapat kes penyeludupan? Dah dibagi ya. Rasanya telah diberi, jadi kita masukkan untuk menggantikan kes pembuangan sisa kimia dan toksik secara haram. Jika tidak dibandras, ekonomi negara akan lumpuh. Okey, dua perenggan ini telah dibagi ya, telah diberikan frasa yang bersesuaian untuk kita masukkan dalam tulisan yang berwarna ungu. Kita teruskan dengan perenggan yang ketiga ya, sama juga cikgu telah highlight untuk perkataan yang perlu kita ubah. Ya, jadi kita lihat ya, empangan kita tukar lautan ya. Nampak ya? Awang dan Profesor Azlan menuju ke lautan. Di sana mereka menyamar sebagai pemancing ikan. Ya, cuba lihat pada grafik ya. Dia menyamar sebagai pemancing ikan. Penduduk tempatan kita tukarkan jadi pemancing ikan. Dengan kuasa pendengarannya ya. Sebab tadi di awal tadi kita tukar kuasa pendengaran kan. Okey, pendengarannya, Awang dapat mengetahui kedudukan penyeludup dengan cepatnya. Dia juga dapat mengesan perancangan penyeludup dan barangan yang nak diseludup. Kerana kes yang kedua yang perlu diselesaikan oleh Awang ini kes penyeludupan. Jadi kita ubahlah ayat dia daripada maklumat yang
misi yang pertama kepada misi yang kedua. Jelas murid-murid? Okey, yang terakhir ya di sini. Kita perlu mengubah seluruh perenggan yang di dalam teks yang diberikan. Jadi cikgu telah ubah di bawah ini. Awang menghubungi pihak berkuasa untuk memaklumkan kegiatan penyelundupan tersebut. Walaupun dia tahu akan risiko yang bakal ditempuhinya, demi tanah air yang tercinta, dia sanggup menghadapinya. Akhirnya penyelundup itu berjaya di berkas. Profesor Azlan dan Awang mematikan diri sambil menyambung aktiviti risikan lain. Okey, mematikan diri ni boleh kita menghilangkan diri ya, kita mengganti, bukannya maksudnya mati tu kita membunuh diri ya. Mematikan diri maksudnya mendiamkan diri ya, mendiamkan diri dan meneruskan misi yang lain. Okey, ini kita telah ubah ya cerita ini dalam bentuk misi yang kedua ya, menyelesaikan masalah penyelundupan ya. Perkataan yang warna ungu tu kita ubah secara berpandu. Okay, jika ini idea ya, cikgu bantu kamu. Jika kamu ada idea lain untuk menceritakan lagi karya kreatif ini, kamu boleh ceritakan mengikut idea kamu tersendiri. Okay, mari kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu latihan Wool Games ya. Seperti biasa, cikgu ada sediakan link interaktif Wool Game di bahagian penerangan video. Kamu boleh klik dan layarinya secara online. Ya, soalan dibina masih lagi berkisarkan tentang topik yang kita belajar, semuanya dia disediakan dalam bentuk games ataupun permainan ya. Untuk santai-santai kamu menjawabnya dan untuk melihat tahap kemahiran kamu memahami teks yang telah dipelajari pada hari ini. Okey, sebelum kita berakhir, cikgu ingin kongsikan nilai murni kita pada hari ini, iaitu keberanian ya. Kita lihat Awang ya memiliki keistimewaan dalam cerita ini. Jadi dia menggunakan keistimewaannya, berani menggunakan keistimewaannya untuk ya memastikan negara berada dalam keadaan aman yang sentosa ya. Walaupun masih berusia 11 tahun, disebabkan kelebihan dan keistimewaan dimilikinya, dia berani untuk tampil membantu menyelesaikan misi-misi yang melibatkan negara. Ini kerana sikapnya yang menyayangi negara dan memastikan negara berada dalam keadaan aman dan sentosa. Tapi ya murid-murid, kita perlu berhati-hati ya. Walaupun kamu mempunyai keistimewaan tertentu, gunakanlah untuk perkara-perkara yang baik dan juga pentingkan dulu aspek keselamatan diri sebelum melakukan sesuatu. Jelas ya murid-murid? Kalau jelas, sampai di sini sahaja topik kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video PDPI yang seterusnya. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.